KPM. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tullab wal muallimin, wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan, amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul maddah al-lughatul arabiyyah mu'asirah. Hari ini kita nak mempelajari subjek bahasa Arab mu'asirah, tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Yang paling penting sekali murid-murid, jangan ke mana-mana, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Alright. Kita nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba indana fi studio al-yawm Ustaz Amin. Kaifa hal Ustaz Amin? Alhamdulillah bikhair. Amin Madrasah Ad-Diniyah Ats-Tsanawiyah Hulu Langat. Naam. Masya-Allah, syukran jazilan Ustaz. Okey, hari ini Ustaz bersama dengan kita untuk mempelajari subjek Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dulu Ustaz? Baik. Okey, tafadhal ya Ustaz. Wa qabla an nabda ini soal ya Ustaz. Naam. Mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm Ustaz? InsyaAllah sanadrus an al-amwal wal-iqtisad. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit apakah itu topik yang kita nak belajar tu Ustaz? Sikit je, jangan banyak-banyak. Berkenaan dengan tajuk yang kita akan belajar ini adalah berkenaan ekonomi dan kewangan Islam. Okey, ekonomi dan kewangan Islam. Baik, murid-murid mesti nak tahu kan, dalam Islam pun kita ada membicarakan tentang ekonomi. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak jemput kawan-kawan saya masuk ke dalam kelas dulu, boleh Ustaz? Tafadhal. Okey, murid-murid. Tapi sebelum tu Ustaz, kita tengok video apakah pandangan murid-murid tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Luqman Hakim bin Bashir. أدرس في المعهد المحمود بفوق سنة. أحب اللغة العربية لأنها لغة الجنة والقرآن. وغير ذلك اللغة العربية يمكن أن تساعدني في فهم الآية القرآن الكريم. أحب اللغة العربية أيضا لأنني أريد أن أصبح مدرسا للغة العربية في المستقبل. إذن هيا ندرس اللغة العربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munifah Muhammad Noor dari SMUA Nurul Huda, Kajang Sebidan, Tumpat, Kelantan. Saya sangat meminati bahasa Arab kerana bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan juga bahasa ahli syurga yang mana wajib untuk setiap umat Islam mempelajarinya. Bahasa Arab juga merupakan salah satu usaha saya untuk mendalami ilmu agama. Bahasa Al-Quran, bahasa syurga, itulah bahasa Arab. Betul Ustaz okey. Jadi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amin Taufik bin Muhammad Rifain daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan daripada Sekolah Agama Menengah Hulu Langat. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Afwan. Dan sebelum kita nak mulakan kelas, jom kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Alright, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Dah makan ke belum ni? Tak ada keluar suara pun. Okey, kaifa halukum jami'an? Tak keluar suara juga? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, nahnu bil. Nahnu bi khair. Okey, baik Ustaz, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, boleh Ustaz? Naam, okey, first kali kita nak berkenalan dengan murid kita, Katrina. Betul ke saya sebut tu? Katrina. Sebab difahamkan Ustaz, murid-murid ni datang daripada sekolah-sekolah yang berlainan.
Okey, boleh negeri yang kenalkan diri pelbagai. anda dan juga boleh tahu sekolah di mana dan juga cita-cita apa. Dipersilakan. اسمي قطرين وفاء بنت إسماعيل أدرس في المعهد المحمود بفوق سنة أسكن في الأسترقدة. Oh, dia tak keluar Al-Ostir. Tu dia keluar Al-Ostir. Okey, baik. Seterusnya kita ada Harisha. Silakan Harisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tafadhal. Ismi Harisha Eliza binti Muhammad Harmin. Adrusu fi Ma'had Adiniyah Al-Thanawiyah Hulu Langit, Selangor. Okey. Cita-cita awak nak jadi apa ni? Muhandis insyaAllah. Masya Allah. Syukran jazilan. Okey, seterusnya kita ada Anis. Silakan Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اسمي نور أنيس أكيمة بنت حسب الله. أنا من مدرسة الثانوية أدينة جلوتong Taiping, Perak. Hak ni Perak pula atau koma. Okey, cita-cita nak jadi apa? Mu'allimah insyaAllah. Mu'allimah insya-Allah. Seterusnya kita bersama dengan Nur Maizan. Silakan. Silakan Nur Maizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Maizan binti Omar dari Sekolah Menengah Agama Arab Nurul Huda Kajian Sebidang, Tumpat, Kelantan. Okey. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Ikram. Boleh kenalkan diri Ikram? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ikram Hafizi bin Muhammad Riman. Ana askunu fi Batu Pahat di wilayah Johor. Wa asu fi Madrasatis Sanawiyati Diniyati Parit Sulong. Okey, terima kasih Irfan pula. Ikram. Okey, dan yang terakhir kita ada Naufal. Silakan Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Naufal Hazim bin Hazhari. Ana min Ma'had At-Tahfiz At-Takamuli Biselanjur, Bagan Lalang, Sepang, Selangor. Okey. Dia terlekat sikit. Dan kita nak ucapkan terima kasih kerana murid-murid kita bersama dengan kita pada hari ini Ustaz. Tapi saya ni jenis suka bisnes online Ustaz. Bisnes online ni pun dia kena menepati ekonomi Islam juga Ustaz Sahih. Okey, baik. Tapi selepas ini Ustaz cerita Ustaz. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Sukses SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yusuf bin Umar. أدرس في مدرسة الثانوية أدينة جلوتong Taiping, Perak. أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة. أتعلم اللغة العربية في مدرسة بجد واجتهاد لفهم محتويات القرآن والأحاديث النبوية. وأخيرا هيا نتعلم باللغة العربية ولا نقصر من تعمق بها. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnami Sukses SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Al-yawm ma'ana mualliman mumtazan wa huwa Ustaz Amin. Okey Ustaz, saya nak tanya satu soalan boleh Ustaz? Baik, kalau Ustaz shopping lah kan, kalau shopping ni sinonim dengan orang perempuan lah kan, tapi kita tanya Ustaz, biasanya Ustaz akan beli produk Muslim ataupun Ustaz tak kisahlah, apa-apa pun hantam sajalah? Okey Ustaz. Selalunya saya akan utamakan produk Muslim dahulu. Keutamaan dia beri kepada produk Muslim lah. Keutamaan kita berikan kepada produk Muslim sebab apa? Kita nak kuatkan ekonomi Islam. Tapi Ustaz, ekonomi Islam tu kita tak berapa faham lagi Ustaz. Mungkin hari ni Ustaz boleh cerita kat kita Ustaz, apakah itu ekonomi Islam? Boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, murid-murid kita dah bersedia ke belum ni? Dah bersedia tunjuk go sikit? Senyumlah, janganlah muka ketat sangat. Tadi Anis dah kena dah dengan saya kan? Okey Anis Dia dah senyum dah. Okey baik Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama dengan saya, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan dengan al-iqtisad wal amwal, di bawah tema al-iqtisad wal amwal. Jadi bawah tema itu adalah kewangan dan juga ekonomi. Jadi sekiranya dalam topik bahasa Arab ini, dia lebih kepada tema kewangan itu adalah
tema bahasa, lebih pada pembelajaran bahasa berkenaan dengan kewangan dan ekonomi. Nak kata konten dalam tu tidaklah cuma dia pembelajaran bahasa. Okey. Jadi kita ada dua kali ni pembelajaran. Satu bertemakan iqtisad wal amwal, yakni al-iqtisad al-islami, dan satu lagi adalah al-fa'il, tata bahasa. Mesti kalau dalam Lughatul Arabiyyah Mu'asirah ni dia ada tata bahasa. Itu adalah main dia lah. Teras dia dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, al-an nanzuru ila al-iqtisad al-islami. Dalam pembelajaran ini, murid-murid ataupun pelajar-pelajar calon-calon SPM terutamanya akan menduduki peperiksaan syafawi, ujian lisan dan juga ujian bertulis. Dalam pembelajaran ujian lisan, membaca teks, bacaan teks. Jadi untuk iqtisad wal amwal ataupun iqtisad islami ini, dia duduk di bawah pembacaan mutala'ah, teks petikan dalam ujian syafawi, dan juga ujian bertulis itu menjawab petikan, soalan petikan lah. Jadi itu tempat dia dalam soalan peperiksaan. Jadi kalau kita lihat di sini, dan satu lagi sebelum saya terlupa, dalam karangan pun ada. Dia masuk juga dalam karangan. Jadi iqtisad wal amwal ini, tema yang besar ini berada dalam imtihan syafawi, ujian lisan. Untuk pembacaan teks ada kemungkinan, ya, sebab itulah dia selalu ambil dalam pembacaan umum. Kemudian dan juga karangan lah. Jadi berfokuskan kepada peperiksaan. Antara isi-isi yang kita selalu keluarkan dalam ekonomi dan juga kewangan, tajuk adalah al-iddikhar, menabung, az-zakah, al-bunuk, bank, yang institusi perbankan, yang khusus kepada institusi perbankan, as-sina'ah, perkilangan, yang membawa, yang memajukan kepada ekonomi, dan juga as-siyahah, pelancongan. Jadi berkisarkan itu adalah yang membangunkan ekonomi negara, terutamanya ekonomi Islam. Untungnya di sini, Dayang Aiman, pelajar-pelajar sekarang ni kan belajar di rumah. Jadi bila belajar di rumah, mereka ada masa dan peluang untuk mencari sumber yang pelbagai selain daripada buku teks. Buku teks sumber yang ada, tapi terhad kita luaskan lagi pembacaan dari segenap sudut yang ada. Contohnya pembacaan berkenaan al-iddikhar ada dalam buku teks. Jadi untuk luaskan lagi pembacaan, kita cari lagi dalam Google. Berbanding dengan pembelajaran ketika di sekolah, penggunaan internet adalah terhad di sekolah kan. Jadi ambillah peluang bagi pelajar-pelajar di rumah, terutamanya sekarang ini belum buka sekolah lagi, carilah bahan-bahan yang keperluan kepada pembacaan dan juga mendapat isi untuk membina karangan. Baik, kalau dilihatkan apa isi-isi yang berkaitan dengan ekonomi ini, yang siyahah, iddikhar, zakat, bunuk, sina'ah, antaranya peranan menabung, peranan zakat, peranan pelancongan, peranan bank, institusi perbankan, dan peranan perkilangan dalam membangunkan ekonomi Islam. Ini selalu tajuk-tajuk macam karangan ke, ahamiyah wa dauruha, selalunya kepentingan dan peranan. Dia akan apikkan ahamiyatu zakah wa dauruha fi bina'il iqtisad al-Islam. Contoh. Asar juga menjadi satu poin juga kepada pembelajaran, iaitu kesan-kesan. Kesan-kesan pelancongan, kesan-kesan menabung terhadap pembangunan, kesan-kesan sina'ah, perkilangan, ada. Dan yang seterusnya fawaid. Fawaidus siyahah, faedah, ataupun disebut mahasin. Kalau fawaidul bunuk tak sesuai, itu nama dia bunga atau interest kan, nama mahasin ataupun fawaid. Sumber-sumber ini boleh diambil di dalam melalui internet dan juga buku-buku yang kita boleh dapatilah. Dan motif untuk pembacaan ini, ya Dayang Aiman, kita baca semua-semua ini sebenarnya satu juga untuk mengelakkan daripada pelajar-pelajar berjumpa dengan perkataan, membaca perkataan yang terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan kewangan dalam bacaan yang betul. Sebagai contoh, ini kata nama yang pelajar-pelajar selalu akan jumpa di dalam tajuk kewangan ini. At-tamwil, al-mahalliyah, al-mustawrad, as-sina'ah, al-muwasalat, ar-ribh.
keuntungan, ra'sumal, modal. Jadi perkataan-perkataan ini kenapa pelajar perlu banyak membaca supaya mendapat membaca perkataan yang berkaitan dengan tema kewangan dan ekonomi dengan bacaan yang betul. Senang nak buat ayat nanti Ustaz? Ya, senang nak buat ayat. Senang juga nak faham untuk menjadikan dia sebagai isi, dan bacaan pun betul mengikut bacaan orang Arab. Itu antara kepentingan pelajar-pelajar banyak membaca dalam laman web. Dan juga buku teks memang dah disediakan baris, tapi sumber-sumber luar macam buku teks perlu banyakkan pembacaan dan banyak merujuk buka kamus macam mana baris dia seumpamanya. Ini contoh kata nama. Kita tengok pula kata kerja. Dalam kita nak membina ayat nanti, dia memerlukan kata kerja. Jadi antara kata kerja yang lebih kepada kewangan dan itu adalah khafad, nak turun ke harga, ke da'ama, adalah, ini semua. Staurada, wazana, saddara, menghasilkan, membuat produk lah. Sarrafa, istaqrada, itu adalah istilah-istilah dalam bentuk kewangan yang selalu digunakan dalam istilah kewangan dan ekonomi Islam. Maknanya bila kita dah ada peluru-peluru ni Ustaz ya. Mudahlah kita nak buat karangan nanti Ustaz. Baik. Dan idea-idea itu akan lebih berkembang dan kita tahu macam mana kita nak luaskan lagi ayat-ayat yang kita nak tulis dalam karangan tu Ustaz. Betul. Betul Ustaz Betul. Okey, baik. Seterusnya Ustaz. Okey. Baik. Kita teruskan ini dah habis dekat yang inilah, mungkin kalau nak kita nak tanya ada soalan murid-murid kita berkenaan sebelum saya masuk ke tajuk tata bahasa. Okey, murid-murid kita ada nak tanya soalan tak? Mungkin ada tips ke macam mana kita nak ingat satu persatu. Tadi Ustaz dah cerita pasal faedah dia, ahmiyah dia kan. Ada tak murid-murid kita nak bertanyakan soalan? Sebelum kita berpindah ke tata bahasa. Ikram, saya ada nak tanya? Okey. Saya nak tanya boleh? Silakan Harisha. Man huna? Harisha, tafadhali. Harisha, tafadhali. Untuk soalan karangan yang 20 markah, sekiranya diberikan isi atau bahan, adakah kita perlu mengambil semua sekali isi atau bahan tersebut? Okey. Baik. Macam mana tu Ustaz? Okey, untuk soalan karangan yang dikata tadi adalah 20 markah Harisha. 20 markah. Dia ada karangan 30 dengan 20, makna 2 karangan lah tu kan. Tapi dia ambil karangan mana-mana saja kan yang memberi bahan. Yang dikata di sini adalah bahan. Bahan mungkin dia bagi bahan yang diberikan tu untuk kita membina karangan, sama ada perkataan ke, gambar ke, apa saja bahan bahan itu perlu kita gunakan sebaik mungkinlah. Tanpa kita kena gunakan perkataan yang diberikan ataupun bahan yang diberikan. Olah dengan sebaik mungkin. Olah dengan sebaik mungkin lah Ustaz Okey, mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz macam mana kita nak menggabungkan di antara perkataan-perkataan fa'il ini Ustaz dan juga perkataan-perkataan ni, dia mungkin ada kesinambungan ke macam mana Ustaz? Ya. Untuk sebenarnya perkataan-perkataan ini adalah yang diberikan ini adalah sebagai panduan murid untuk pelajar perlu mengenal pasti istilah-istilah mana, kata nama yang sesuai mana untuk pembelajaran ekonomi. Standard dengan tingkatan 5. Bagi pelajar tingkatan 5, kita tak adalah sampai ke peringkat yang degree ke punya istilah kan. Tapi cukup dengan pembelajaran di tingkatan 5. Yelah, kalau kita tengok kat sini macam-macam perkataan contoh arihu tu untung Ustaz. Untung, keuntungan. Saya untung saya ingat Ustaz. Ar-Rahnu ni pajak Ustaz. Gadai. Oh, gadai. Yeah. Okey. Wakalah ni wakil lah Ustaz. Ya. Al-khasru, kerugian. Itu saya tak ingat Ustaz. Rugi tak ingat. As-sina'ah ni kilang. Ya, kilang. Kilang. Jadi kilang pun kadang-kadang memberi impak kepada kita dalam pembangunan ekonomi. Betul Ustaz. Sebab dalam kalau kita tengok terutamanya. Yang pentingnya kilang ni Ustaz. Sebab apa? Sebab dekat situ kita kena tengok tempat prosesnya bagaimana. Dan secara langsung dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Betul Ustaz Okey, kita nak beri peluang lagi kepada murid-murid kita. Mungkin ada soalan untuk bab ini sebelum kita nak pergi kepada bab seterusnya Ustaz Okey, murid-murid kita ada nak tanya soalan tak? Ini peluang ni nak tanya soalan ni. Kot ada yang perkataan tak faham ke? Silakan. Ada tak? Ikram. Ikram ni nampak macam okey dah ni. Cuma satu nasihat lah yang boleh kita katakan untuk semua pelajar.
pada waktu orang kata sebelum buka sekolah apa semua, dinasihatkan kepada pelajar-pelajar untuk mencari sumber. Bagaimana nak cari sumber-sumber dalam bahasa Arab? Kadang-kadang dia orang bertanya-tanya, Ustaz, sumber-sumber bahasa Arab bagaimana nak cari dalam Google? Pertama, gunakan istilah-istilah yang sesuai. Contoh, al-iddikhar, fawaidul iddikhar. Type dalam Google fawaidul iddikhar, akan keluar laman web yang menceritakan. Kita akan jumpa dalam bahasa Arab. Jadi baca kalau tak faham makna pun tak apa, tapi baca supaya kita dapat lenggok perkataan, sebutan perkataan yang betul, cara menyebut perkataan betul. Banyakkan buka kamus. Contoh kalau saya nak tengok apakah kesan dalam membayar zakat ni Ustaz, saya boleh tulis athar az-zakah. Gabungkan di antara kolom kuning dengan kolom hijau Ustaz. Apa yang kita nak cari. Kalau mungkin type az-zakah, as-sadaqah, al-iddikhar, umum kan. Kita nak berfokus, kita cari contoh daur ke, ahamiyah ke. Kalau tidak dulu Ustaz, sampai sesat dalam library Ustaz. Sesat dalam library. Tapi sekarang ni 3 type je. Betul. Sangat mudah. Baik Ustaz, kita nak pergi ke topik yang berikutnya, tapi kita berehat seketika boleh Ustaz? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Saufa takunu ma'ana ba'da qalil. Imqu ma'ana tariq ila najah SPM 20 Wahid wa 20. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurhana, ibu kepada Muhafizah binti Mak Syariza, belajar di Sekolah Menengah Adiniah Jelutung, Taiping, Perak, merupakan calon SPM pada tahun 2021. Saya berharap agar semua pelajar SPM pada tahun ini agar bersabar menempuh pelbagai dugaan dan rintangan yang dihadapi walaupun mereka belajar secara online dalam PDPR di rumah untuk berjaya di dalam SPM pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Okey Ustaz, boleh cerita sikit tak Ustaz? Waktu di Mesir tu Ustaz, mula-mula Ustaz sampai Mesir, susah tak nak cakap Arab Ustaz? Mestilah susah. Tapi berapa lama tu nak dapat boleh cakap Arab tu? Kalau fushah tu mungkinlah sebab kita ada daripada Malaysia, kita pergi kursus kan. Tapi kalau nak dapat bahasa dialek orang sana, tu makan masa juga. Maknanya yang paling penting Ustaz, kena cakap hari-hari lah, baru kita dapat Ustaz kan. Berbual, betul. Begitu juga dengan murid-murid kita, kalau nak fasih dalam bertutur bahasa Arab, kena cakap hari-hari dengan kawan-kawan, betul Ustaz? Sahih. Okey, baik. Kalau siapa cakap selain daripada bahasa Arab, nanti kena denda dengan Ustaz Okey, baik. Murid-murid sekalian, anda dah bersedia? Okey Ustaz, kita nak sambung topik berikutnya. Kita nak belajar tentang fa'il. Apa itu fa'il Ustaz? Silakan. Baik. Al-fa'il, fa'il selalu kita dengar al-fa'il. Al-fa'il adalah kalau dari segi ta'rifnya ialah ismun marfu' ya'ti ba'dal fi'l liyadulla ala man qama bih. Iaitu kata nama yang marfu' dan terletak selepas fi'il dan menjadi dia menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan kerja tersebut. Itu adalah fa'il. Itu kalau tengok dari segi ta'rifnya. Senang cerita, fa'il ini adalah pelaku. Siapa yang membuat pekerjaan kata kerja tersebut. Siapa yang membuat perlakuan tersebut. Dan itu dari segi makna fa'il lah. Kalau kita tengok dari segi pola pula, dan sekarang ni pelajar-pelajar di tingkatan 5 dan mereka telah mempelajari fa'il ini di tingkatan 4. Jadi mereka perlu mengenali sekarang adalah pola ayat, yang mana pola fa'il berada selepas fi'il. Pola Ustaz Pola dia. Bagaimana fa'il terletak di mana? Fa'il terletak selepas kata kerja. Sekiranya dia adalah jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, nama at-tiflu. Kanak-kanak lelaki itu telah tidur. Okey. Itu kita akan nampak nama adalah kata kerja, nama, dan at-tiflu selepas kata kerja adalah pelaku. Itu pola yang memang kita selalu jumpa. Kata kerja selepasnya kata nama, itu adalah fa'il. Bagaimana kita nak mengesanlah. Itu selalunya ada dalam jumlah fi'liyah. Okey. Yang mana
selepas fi'il adalah fa'il. Simple. Tadi saya ingat Ustaz sebut bola. Itu saya ingat kalau kata seorang lelaki menyepak bola sepak. Maknanya perbuatan sepak tu Ustaz adalah fi'il. Dan saya itu adalah fa'il. Oh, fa'il. Okey Ustaz. Rupanya pola Pola. Okey. Pola ayat. Yang kedua, kalaulah pola ayat itu adalah berbentuk jumlah ismiyah. Sebagai contoh, at-tiflu nama. Dalam bahasa Arab, dia ada 2 pola ayat. Satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah didahulukan kata nama di depan dan kata kerja datang selepas kata nama. Okey. Nama at-tiflu jumlah fi'liyah, at-tiflu nama jumlah ismiyah. Baik, untuk makna berbeza Ustaz makna sama. Makna sama. Kanak-kanak itu telah tidur. Sama je dua makna, tetapi dari sudut i'rab berbeza. Sudut i'rabnya ini ada fa'ilnya, fi'il fa'il. Tapi kalau i'rab di sini adalah mubtada dan khabar. Tapi kita nak mencari di sini, isunya mencari mana fa'il bagi at-tiflu nama. Okey, fa'il dia di mana? Okey, murid-murid kita ada nak bantu tak? Siapakah? Cepat-cepat, saya. Ada tak murid kita nak bantu? Agak-agak kat mana? Agak-agak kat mana tu? Ustaz pilih seorang Ustaz. Naufal. Silakan. Tafadhal Naufal. Dia punya fa'il terletak dalam fi'il nama. Terletak ahsanta. Sahih. Sahih Ustaz? Sahih. Kalau kita tengok kata kat sini at-tiflu adalah fa'il, betul? Tadi. Betul. Sekarang kita kata at-tiflu bukan fa'il kat sini tapi dalam ini. Sebab apa? Isunya adalah fa'il terletak selepas fi'il. Jadi dia bukan sebelum, dia selepas. Jadi kita kena keluarkan siapa yang berada selepas ni, kita kena keluarkan dalam ni dhamir yang ada di dalam kata kerja. Dhamir dalam ni adalah huwa. Okey, huwa. Jadi huwa lah fa'ilnya. Huwa tu kembali kepada tiflu juga sebenarnya. Okey. Baik Ustaz. Itu konsep dia. Dekat situ. Saya pun dah tak perasan tadi Ustaz. Selamatlah ada Naufal tolong cover Ustaz. Okey, seterusnya Ustaz. Baik. Al-an nantaqil ila jenis fa'il. Yang fa'il dia selalu berada selain daripada isim zahir, dia juga kadang-kadang ada dalam dhamair, iaitu dhamir-dhamir, dan kadang-kadang dalam ismul isyarah, dan ada juga dalam ismul mausul. Ada. Dia ada 4, dia boleh masuk ke semua isim fa'il itu. Pertama, kita tengok isim zahir sebagai contoh, ja'a Muhammad ilal ma'had. Jadi Muhammad adalah isim zahir. Dhamir ji'tu ilal ma'had. Jadi di situ ada dhamir muttasil. Tu ana yang refer kepada ana. Jadi fa'il juga boleh berlaku kepada dhamir. Ji'tu, dhamir muttasil. Dan juga isim isyarah. Isim isyarah sebagai contoh, ja'a hazar rajulu ilal ma'had. Haza itu adalah fa'il. Haza tu fa'il. Haza. Jadi fa'ilnya adalah isim isyarah. Okey. Dan isim mausul, contoh ja'a allazi akramtuhu, telah datang orang yang saya muliakan dia. Ja'a allazi akramtuhu. Allazi itu adalah fa'il, berada tempat fa'il. Isim mausul. Okey. Baik. Di sini dalam keadaan macam ni pun kita boleh dapat fa'il Ustaz bukan semata-mata selepas fa'il. Bukan semata saya ingat nama je. Orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rupanya daripada isim sudut isyarah. Okey, baik Ustaz. Isim mausul boleh. Alright Ustaz. Baik. Kita tengok pula kepada i'rab. Bawah ni pun akala at-tullab al-fawakih adalah contoh bagi isim zahir. Ini contoh dalam dhamir. Akalu al-fawakiha. Dan isim isyarah selain pada haza ada haula. Akala haula ut-tullab al-fawakih, haula'i at-tullab. Isim mausul contoh akala allazina darasu fil ma'had. Okey. Allazina selain pada allazi, isim mausul kan banyak. Betul. Okey, kita tengok i'rab. Bagaimana i'rab untuk isim zahir? I'rabnya adalah fa'il marfu' bidhammah az-zahirah. Okey. Kalau untuk dhamir pula, i'rabnya adalah dhamir muttasil
mabni ala dham, kalau dham lah ji'tu. Kalau ji'ta mabni ala al-fath. Ala al-fath. Kalau ji'ti mabni ala al-kasr. Okey. Jadi mabni ala dham fi mahalli raf'il fa'il. I'rabnya kita tak tulis al-fa'il seperti mana isim zahir fa'il kan. Yang ini kita tulis dhamir muttasil mabni ala dham. Fi mahalli raf'il fa'il. Dia berada di tempat rafa' fa'il. Dia dhamir yang berada di tempat rafa' fa'il. Isim isyarah haza kita i'rab dia sebagai ismul isyarah mabni ala sukun. Alif tu yang last tu kan, ala sukun fi mahalli yang berada di tempat raf'il fa'il. Macam tu juga dengan isim mausul. Ismul mausul mabni ala sukun, ya yang akhirnya adalah sukun fi mahalli raf'il fa'il. Okey. Itu cara i'rab. Baik Ustaz. Mungkin ada tips Ustaz, kita tak mudahlah untuk i'rab ni Ustaz. Sebab rasanya dalam bahasa Arab ni yang paling susah sekali lah Ustaz adalah i'rab lah Ustaz ya. Sahih. Ada tips tak? Tips untuk i'rab adalah kita dapat mengenal pasti mauqi'. Mauqi'ul i'rab. Pertama mauqi'ul i'rab. Apakah tempat i'rab? Sebagai contoh, fa'il adalah mauqi' i'rab yang pertama, tempat untuk i'rab. Kita kenal pasti kedudukan dia. Okey, dia ni memang fa'il. Ya. Okey. Atau dhamir muttasil, identify, kita kata identify lah mauqi' i'rab ni, tempat i'rab ketika perkataan itu berada di situ, apakah tempatnya, situasi dia, jawatan dia sebagai apa? Jawatan dia di situ. Jawatan dia. Alright. Sebagai contoh, kalau kita berada di situasi ini, kita sebagai apa? Kita berada di rumah, kita sebagai bapa. Kita berada di sekolah, kita sebagai guru. Itu contoh dia. Jadi Muhammad sekarang ni jawatannya adalah fa'il. Fa'il. Okay. Kalau Muhammad ni berada di depan, dia jadi mubtada' lah pula jawatan dia. Betul. Pertama, kita kena ada mauqi' i'rab yang berada di depan sekali. Mauqi' i'rab, jawatan. Kedua, hukmul i'rab. Hukum ni ada berapa je? Marfu', mansub, majrur, majzum. Dan satu lagi mabni. Mabni. Ya, 5. Jadi tak lari daripada 5 ini untuk hukmul i'rab. Kita pergi kolom kedua pula. Ya, itu kolom kedua. Hukmul i'rab. Dan yang terakhir kena ada alamatul i'rab. Tanda perubahan dia. Baris atas, bawah. Ya, tanda perubahan dia sama ada berbentuk baris, atas atau bawah, atau depan atau mati, kan? Sukun, fathah, kasrah, dhamma. Dan ataupun dari sudut perubahannya adalah dari perubahan kepada huruf, berbeza huruf ejaannya. Muallimuna bil waw, muallimina bil ya. Jamak ke muannas ke kan? Ya. Ketika jamak itu berbeza, apakah tanda perubahan dia? Pada ya dengan waw. Dia jadi bil waw. Ya, bil waw. Kita tak kata bil fathah sebab di belakang muallimuna, na juga, muallimina pun na juga. Jadi sama-sama fathah. Yang berbeza adalah waw dan nun. Jadi itulah bil waw dan bil. Itu kita sebutkan sama ada bil waw ataupun bil ya. Untuk huruf. Okey, baik. Ustaz, mungkin murid-murid kita ada soalan tanyakan. Silakan. Silakan. Tafadhal. Ana ya Ustaz. Tafadhal. Man anta? Ikram. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya berkenaan dengan i'rab, bagaimana untuk i'rab yang betul dan sempurna? Okey. Soalan ini bagaimana untuk i'rab yang betul dan sempurna? Pelajar-pelajar perlu kenal pasti mauqi' ditulis di depan sekali. Mauqi' ada, mauqi' i'rab, hukmul i'rab ada, dan alamatul i'rab ada. Dan juga pelajar kalau penambahan di belakang itu, kalau belajar yang lebih panjang detail i'rabnya pun itu satu penambahan ya. Tapi antara ketiga-tiga ini adalah elemen wajib. Ada mauqi'ul i'rab, hukmul i'rab dan alamatul i'rab, itu dah lengkap. Jangan kuranglah, memang kita i'rab perlu ada ketiga-tiga benda itu. Okey. Seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz nak tanya pelajar ke ataupun kita ada latihan kita Ustaz? Okey, kita teruskan dengan soalan. Silakan. Okey, baik. As-soalul awal, soalan yang pertama. Okey. Ada keluarkan fa'il. Ada ke yang nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan. Cepat, saya. Alright. Tafadhal, man anti? Anis. Sa'adani Ahmad. Ahmad. Sahih. Ahmad ya? Ahmad. Fa'il dia Ahmad. Fa'ilnya adalah Ahmad. Okey, Alright. sahih. Ahsanti. Betul. Baik. Kalau Yang kedua? Kalau kita tengok ni.
Sa'adani. Ada ya kat sini kan? Betul Ustaz. Mungkin orang akan keliru. Ini adalah fa'il. Kalau ada orang kekeliruan lah. Hanya ya tu ana Ustaz. Ya. Kalau kita refer balik kepada konteks asal, selepas fa'il adalah fa'il. Tetapi kita tengok kat sini selepas fa'il, kenapa ini tak jadi fa'il? Okey, ada satu lagi pola yang khas untuk ini, fa'il maf'ulun bih fa'il. Fa'il maf'ulun bih fa'il. Ketika mana? Ketika maf'ulun bih itu adalah kategori dhamir. Kategori dhamir. Sebagai contoh, ana. Kita takkan sebut Sa'ada Ahmad ana. Pelik lah kan? Pelik lah pula. Sa'ada Ahmad. Jadi ana itu kena letak apitkan dengan fa'il. Jadi Sa'adani Ahmad. Jadi ni ni kalau bahasa Inggeris me lah. Betul. Dia bukan I. I adalah tu. Ataupun tak depan pula Ustaz. Jadi pelik pula. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi kepada soalan kedua Ustaz, kita berehat seketika boleh? Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Omar bin Hamad, bapa kepada Nur Maizam binti Omar. Anak saya akan menduduki SPM pada tahun 2021. Walaupun pembelajaran mengikut norma baru, saya sentiasa mendoakan kejayaan anak saya. Dan tak lupa juga buat semua calon-calon SPM tahun 2021 dengan harapan terus berusaha. Semoga memperolehi kejayaan. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnami Sukses SPM 2021. Alright Ustaz. Waktu Ustaz kat Mesir, kita sambung cerita Mesir tadi Ustaz. Mula-mula sekali Ustaz nak pergi kedai runcit ke kan? Ustaz nak pergi beli barang. Macam mana Ustaz cakap? Ustaz ada skrip ke macam mana Ustaz? Saya oleh kerana ikut kursus di Malaysia, bahasa baku kan. Kita belajar kursus di kursus pusat bahasa. Cakap bahasa baku. Bila cakap dengan orang Arab bahasa baku, Arab gelak lah. Dia gelak ke Ustaz? Mesti dia gelak. Kenapa dia gelak Ustaz? Seolah macam kita berkarya kot dengan dia. Bersusun cakap baku. Cakap saya hendak membeli susu 1 tin. Memang dia pun gelak lah. Sebab dia di sana kan amiyah, menggunakan bahasa pasar. Tapi at the end kita dah mahir Ustaz. Ya, kita mahir. Dan kita kena banyak guna body language. Guna body language? Ya, tunjuklah buat macam mana. Gelak pun gelak lah. Sebab kita nak dapat bahasa. Lepas tu kita tanya Arab tu, ini apa disebutnya? Kita tanya dia pula. Ya. Itu cara pembelajaran kita Ustaz. Okey, baik. Kita nak teruskan kepada soalan yang berikutnya Ustaz. Saya seronok dengan cerita Ustaz. Okey. Soalan berikutnya Ustaz. Silakan. Nantaqil ila as-su'al as-sani. Soalan yang kedua selalu dalam peperiksaan. Tadi kita dah tengok bagaimana mengeluarkan fa'il. Kita menggunakan konsep fa'il plus fa'il. Itu dia punya teori dia. Sekarang kita tengok soalan yang kedua yang menjurus kepada peperiksaan. Ayyin naw'al fa'il. Ini ada dalam standard pembelajaran, iaitu berkenaan dengan pelajar dapat membezakan kategori fa'il ya. Jadi naw'al fa'il, apa jenis-jenis fa'il yang ada? Yang tadi kita tengok isim zahir, dhamir, isim isyarah, isim mausul. Itu semua. Jadi soalan yang pertama, yashtahiru hazar rajulu bijtihadi. Agak-agaklah dari Aiman. Di sini bila tengok sekalian rambang macam ni, kat mana dia punya apa jenis fa'il dia? Saya cubalah Ustaz. Ya. Isim isyarah Ustaz. Sahih. Betul Ustaz. Sahih. Ahsan tak? Sebab ada haza. Jadi haza inilah ismul isyarah. Jadi jawapannya Ustaz? Ismul isyarah. Okey. Nau' dia kita kata fa'il yang berada di tempat isim isyarah. Yang 4 yang kita belajar tadi dulu Ustaz Ya. Baik. Soalan yang kedua, al-buldan al-arabiyah tasduru al-qutna. Di sini kalau kita pastikan ada tasduru lah. Sebab ini jumlah ismiyah. Kan? Ini jumlah ismiyah jadi tasduru. Jadi seperti mana jawapan daripada Naufal tadi, dia pun dah jawab dah yang pertama tadi. Tasduru dalamnya ada dhamir, kita kena keluarkan. Kan? Keluarkan sebab sebelum kata nama dia bermula dengan kata nama, jadi kita keluarkan kata ganti nama yang ada dalam tasduru. Yakni hiya.
Hiya. Hiya. Jadi di sini kita tulis dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ya. Sebab ada ta tu dia mewakili kepada hiya, Ustaz. Ya. Okey. Dalam Baik. hafazan kita hafal tasrif tu, tasduru adalah hiya dan jawapan dia adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Jangan tulis hiya pula, Ustaz. Okey. Baik, seterusnya. Qama al-mualliman amama al-fas. Okey, di sini boleh cuba kot pelajar-pelajar. Okey, siapa Ustaz? Tiga. Kristina. Okey, Kristina, cepat dia. Betul Kristina? Betul Ustaz. Okey. Katrina. Okey, teruskan. Tafadhali. Isim zahir. Kenapa? Mana isim zahirnya? Al-muallimani. Ahsanti. Sahih, al-muallimani. Isim zahir. Ahsanti. Nombor 4, ra'aitu al-fuqara. Siapa nak cuba? Okey, cepat, pantas. Siapa? Anis. Tafadhali. Ra'aitu al-fuqara fil Madinah. Fa'il. Dhamir. Tu. Dhamir. Di sini kita perlu tulis dhamir muttasil. Okey. Dhamir muttasil. Muttasil. Ya, dhamir muttasil. Okey, yang ni isim zahir. Itu dia punya jawapan dia. Tu mewakili ana, Ustaz Tu adalah ana. Okey, Sahih. baik. Jadi kita dapat 4 markah kat sini, Ustaz. Sahih. Okey, seterusnya. Okey, baik. I'rab. A'rib al-kalimat allati tahta khat. Ini soalan yang memang ada dalam standard pembelajaran, tetapi dalam peperiksaan kita tengoklah dia pelajar-pelajar perlu mengenali i'rab. Okey. Baik, yashrah al-muallim ad-dars. Perkataan yang bergaris adalah al-muallim. Siapa nak cuba? Kita ambil satulah contoh ya. Okey, silakan masa, tangan. Alright. Harisha. Siapa? Harisha. Silakan. Okey, tafadhali al-muallim. Fa'il marfu' bidammah az-zahirah. Fa'il, ahsanti. Fa'il marfu' bidammah az-zahirah. Fa'il marfu' bidammah az-zahirah. Itu dia punya jawapan. Seterusnya. Tulis tu. Itu dia punya ya. Jadi kita tengok pula yang ketiga boleh? Saya cuba. Boleh. Okey, soalan yang ketiga. Siapa nak jawab? Ashtaraka at-taliban fil musabaqah. Okey, silakan tangan. Cepat, saya. Siapa nak cuba? Man? Okey. Anis lagi ke? Okey, Anis. Anis, okey, tafadhali. Fa'il marfu' bil alif. Fa'il marfu' bil alif. Ahsanti. Fa'il marfu' bil alif. Apa beza dia? Kenapa alif? Sebab ketika dia mansub jadi apa? Mansub baini. Dia beza ya. Talibani, talibaini. Okey. Ni pun tertinggal alif kan? Okey, baik. Okey. Kita tengok yang terakhir lah ya. Terakhir adalah membina ayat. Membina ayat. Ini pun memang satu soalan yang familiar dan pelajar kena kuasai. Membina ayat. Jumlah yang diminta adalah jumlah fi'liyah, fa'ilnya mufrad muannas. Okey. May yurid ay yuhawil, may yurid ay yujib, tafadhal. Okey, Ikram. Soalan pertama, Ikram. Ya, saya. Tafadhal. Satu, ja'at Fatimatun ilal madrasah. Ja'at Fatimah ilal madrasah. Ahsanti mumtaz. Ahsanta mumtaz. Betul Ustaz Sahih. Okey. Cantik. Kita macam mana kita nak dapat mencari tips dan mencari soalan ini, kita garis dulu panduan dia ialah jumlah fi'liyah dia nak. Okey. Yang kedua, kita bulatkan fa'ilnya adalah mufrad satu dan muannas satu. Oh, cantik. Kita carilah kata nama yang sesuai dan jumlah fi'liyah kan, kata nama isim zahir ke, isim dhamir ke, isim isyarah ke, apa saja yang mufrad dulu. Okey. Okey, satu haza ke allazi ke, kemudian tengok muannas. Jadi hazi allati kita letakkan, baru kita letak fi'il. Tips dia. Kita meletakkan kata nama di tengah ini, kemudian nanti kita cari fi'il je kat selepas dia. Seterusnya Ustaz? Okey. Yang kedua, jumlah fiha fa'il min ismil mausul. Siapa nak cuba? Tafadhal. Ana ya Ustaz. Tafadhal, Naufal. Ja'a allazi akramtuhu. Ja'a allazi akramtuhu. Sahih. Ahsanta. Ahsan. Ja'a allazi akramtuhu. Telah datang
orang yang saya muliakan. Akramtuhu. Okey. Sahih. Dan yang terakhir jumlah fa'il min jumlah fiha fa'il min ismil isyarah. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Ya, Ustaz. Man? Okey. Katrina. Katrina. Okey, tafadhali. Qara'a hazal muallimu al-kitaba. Qara'a hazal muallimu al-kitaba. Ahsanti, mumtaz. Isim isyarahnya adalah haza. Dan haza itu berada di tempat fa'il. Mumtazah. Anti mumtazah. Okey, Ustaz. Jadi ini di antara bentuk-bentuk soalan yang orang kata favourite lah untuk masuk dalam peperiksaan kita. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat sikit kepada murid-murid ni, Ustaz. Apakah perkara-perkara yang kita jangan silap dan jangan kita lupa ketika mana kita menjawab soalan-soalan seperti ini, Ustaz? Silakan. Baik, pelajar-pelajar di luar sana dan yang berada dalam bersama dengan Ustaz pada hari ini, Ustaz nasihatkan agar untuk pembelajaran qawaid kita ada banyak 38 daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Jadi setiap pembelajaran tata bahasa itu berbeza konsepnya. Jadi pelajar-pelajar perlu mengingat konsep-konsep yang pelbagai itu dengan teratur dan kemaslah. Bila masuk soalan ditanya untuk bahagian fa'il sebagai contoh, ingat konsep dia bagaimana. Maknanya bila balik nanti kena selalu buat latihan i'rab, muraja'ah. Lama-lama nanti kita akan dapat Iza karrara. Okey, apa maksud Ustaz? Banyak kali kita ulang, banyak kalilah kita lekat. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amin dan juga murid-murid kita. Semua dapat jawab dengan jawapan yang betul. Terima kasih semua. Ada rezeki kita jumpa lagi, Ustaz. InsyaAllah. Okey, saya mengundurkan diri dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye sikit murid-murid. Bye-bye sikit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.